Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Seperti biasa bersama dengan Cikgu Hidayah dalam kelas matematik tingkatan 5. Baik, Cikgu harap semua dah bersedia untuk mengikuti kelas kita pada hari ini. Kelas kita hari ini adalah kita nak sambung kepada subtopik seterusnya iaitu 6.2 berkenaan dengan graf fungsi trigonometri. Jadi bila Cikgu sebut trigono, dia mestilah berkaitan dengan sinus, kosinus ataupun tangent. Baik, sekiranya diizinkan, hari ini kita akan menguasai dua standard pembelajaran iaitu yang mana yang pertama kita nak belajar bagaimana nak melukis graf fungsi trigono dan juga kita nak mengkaji apa kesan perubahan terhadap pemalar A, B dan C. Baik, tanpa buang masa kita lihat dahulu terminologi. Apa yang dimaksudkan dengan terminologi? Ia adalah istilah-istilah yang mana anda akan jumpa sepanjang kita belajar subtopik ini. Pertama, kalau kamu perhatikan 3 baris pertama, dia adalah berkaitan dengan fungsi trigonometri. Jadi bila cikgu sebut fungsi trigonometri, ia adalah persamaan. Ibarat macam persamaan, kita ada paksi Y dan kita ada paksi X-nya. Okey, dan kita ada trigonometrinya sama ada sin, cos ataupun tangent. So bila disebut fungsi trigonometri, kita akan cuba mengaitkan dengan graf. Jadi bila disebut graf, mestilah fungsi ini berada di dalam satah Cartesian. Okey, so itu adalah terminologi yang pertama dan yang kedua adalah kita akan jumpa di mana ini adalah normal, fungsi trigonometri normal di mana masih lagi belum jumpa sebarang perubahan ke atas nilai A, B dan C. Kemudian kita akan belajar bagaimana sekiranya A, B dan C itu diubah-ubahkan dan apakah dia sebenarnya A, B dan C di dalam fungsi trigonometri. Jadi kita akan lihat semua itu di dalam kelas hari ini. Baik, tanpa buang masa kita pergi kepada perkara pertama di mana cikgu mulakan dengan rumusan. Bagi ada beberapa perkara yang kita perlu lihat. Yang pertama adalah bentuk graf. Yang kedua adalah nilai maksimum. Yang ketiga nilai minimum. 4 dan 5 adalah pintasan X dan juga pintasan Y. Jadi, perkara paling mustahak adalah kita perlu mengenal pasti dan membezakan bentuk graf kerana setiap trigonometri mempunyai bentuk yang berbeza. Kita mulakan dengan sin. Sin biasanya cikgu suka menggunakan bentuk S terbalik. So, ingat S terbalik, ingat sin. Ingat ya, semua bentuk ini tidak diberi dalam peperiksaan, anda perlu ingat. Untuk cos, cikgu suka menggunakan bentuk mangkuk. Nampak? Ia seperti mangkuk. So, ingat mangkuk, ingat cos. Ingat sin, ingat S terbalik. Okey, nampak huruf pertama S, ingat S. Cos bentuk mangkuk begitu. Manakala tangent, dia agak berbeza dengan sin dan cos. Dia ada 3 garisan. Okey, so dia agak berbeza lah. Okey, itu bentuk graf. Ingat, dalam peperiksaan, kertas satu biasanya dia akan keluar, dia suruh pilih atau tentukan yang mana bentuk graf berkaitan dengan trigonometri. Yang kedua adalah nilai maksimum. Jadi semua pun dah sedia maklum, nilai maksimum adalah merupakan nilai tertinggi. Jadi lihat kepada bentuk graf. Ingat pertama mesti tahu bentuk graf. Yang kedua, daripada graf kita akan boleh mengetahui mana puncak tertinggi. So, puncak tertinggi di sini. Nampak ya yang saya tanda? So, apakah nilainya? Kita akan baca pada paksi Y. So, kalau kamu perhatikan nilai maksimumnya adalah 1. Okey, begitu juga dengan graf cos. Nilai maksimumnya ada 2. Tetapi kedua-dua itu pada paras yang sama. Di mana nilai paksi Y-nya adalah 1. Manakala untuk tangent. Baik, sila take note untuk tangent. Tangent kerana dia tiada nilai maksimum, maka ini adalah simbol bagi tak terhingga. Atau dalam bahasa Inggeris kita panggil infinity. Infinite. So, maksud tak terhingga adalah kalau saya sambungkan graf ini, dia ada lagi dekat kawasan atas. Dia tidak stop, tak berhenti. Sebab itu, nilai maksimumnya adalah tak terhingga. Tidak terhingga. Okey, untuk nilai minimum, seperti mana juga kita tahu, minimum maksudnya paling rendah. So, mana paling rendah pada graf? Ini kawasannya. Jadi, baca pada paksi Y, dia berkaitan dengan negatif 1. So, begitu juga untuk cos X, terendah di sini, jadi nilai paksi Y-nya negatif 1. Begitu juga untuk tangent, bagi nilai minimum juga tidak terhingga. Kerana simbol negatif ini menunjukkan dia semakin ke bawah. Tak terhingga sebab dia tiada nilai terendah.
Manakala untuk pintasan X, kita tahu pintasan X maksudnya point di mana graf itu bersilang di paksi X. Jadi kalau kita mulakan dengan sin, graf bersilang di paksi X ada 3 kawasan. Ini kawasannya, ini paksi X bersilang di paksi X atau memintas di paksi X. So nilainya adalah 0, 180, 360. So ada 3 point. Manakala untuk cos X ada 3 point atau 3 tempat dia bersilang paksi X iaitu di 90 dan 270. Untuk tangent X begitu juga tempat dia memintas paksi X bersilang ada 3 kawasan iaitu 0, 180 dan 360. Jadi saya harap anda biasakan dengan istilah-istilah ini apa yang dimaksudkan dengan pintasan X minimum, maksimum dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pintasan Y. Nama pun pintasan Y, tempat atau point dia memintas pada paksi Y. Okey, kat mana dia pintas? Itu pintasan Y. Jadi untuk sin X, kita perhatikan ada satu kawasan iaitu di nilai 0. Manakala untuk cos X juga ada satu kawasan di sini nilainya adalah 1. Manakala tangent X di sini dia memintas iaitu 0. Make sure anda fahamkan kesemua ini kerana ia penting dalam lakaran dan lukisan graf. Setiap point itu di mana dia memintas, di mana dia turning point dekat sini adalah saya panggil biasanya turning point. Di mana dia corner untuk mengubah arah. Ni turning point ni kena tahu. Okey. So, kita bermula dengan panduan untuk kita melukis graf fungsi trigonometri. Baik, ini sangat penting. Sila kuasai ini. Okey, pertama langkah 1, kenal pasti dahulu apakah fungsinya. Oleh kerana tadi kita dah belajar setiap fungsi akan diwakili oleh bentuk berbeza. Jadi kita perlu dapatkan bentuk masing-masing. Contoh, kalau kita diberi lukiskan graf fungsi Y sama dengan cos X. So, fungsi trigonometrinya adalah cos. Jadi, kita tahu cos bentuknya adalah mangkuk macam ni. So, sepatutnya kita dapatkan gambaran bentuk awalnya supaya kita tak tersalah. Kita akan make sure kita melukis bentuk mangkuk macam ni. Okay, so begitu juga untuk yang lain. Untuk langkah yang kedua, kita akan melakar graf berpandukan julat nilai paksi X. Maksudnya apa? Contoh akan diberi dalam soalan apakah julat nilai X yang anda perlu masukkan pada graf. Contoh kalau dibagi cos, kita mula dengan Y sama dengan sin X dahululah. Okey, dan julatnya adalah 0 hingga 360. Dan kita tahu sin, dia punya bentuk graf dia adalah S terbalik macam ni. Jadi kita seharusnya lukis bentuk ini, jangan tersalah bentuk. Baik, sekarang kita akan cuba melakar paksinya. Mesti ada paksi sebab dia graf. So, Y, X. Okey, kita tengok julat X, 0 paling rendah, paling tinggi 360. Okey, sentiasa akan ada tanda senggatan nilai maksimum dan nilai minimum. Perlu ditunjukkan pada graf. Alright, so 0360, saya nak kamu take note di sini, apakah senggatan yang perlu ditanda di antara 0360? Berpandukan kepada sukuan. Ingat lagi sukuan, kita ada berapa sukuan? Ada 4 sukuan. Jadi setiap sukuan nilai tepatnya adalah 90, 180, 270 dan 360. Sekarang tengok betul-betul, saya biasanya akan memberi bimbingan supaya anda sentiasa buat garis-garis rujukan. Apa yang dimaksudkan dengan garis rujukan? Supaya kita tak tersasar daripada sempadan yang sepatutnya. Jadi pada setiap senggatan kita buat garis putus-putus dan begitu juga pada nilai maksimum minimum. Itu tujuannya supaya kita berada di turning point yang betul. Baik, untuk sin X, untuk 0 hingga 360, itu bermaksud dia adalah normal. Jadi dari 0, di setiap senggatan, itu turning point-nya. So, turning point yang pertama, ingat, dia bermula dengan 0. Sin mula dengan 0. Ingat tu. Cos, dia akan mula dengan 1 sebab dia bentuk mangkuk. So, kita turning point di 90. 180 adalah pintasan X. Turun ke bawah, turning point yang pertama dan teruskan di sini. Nampak?
Senang kalau kita ada garis panduan tersebut. Itu untuk 0 hingga 360 darjah. Bagaimana pula sekiranya julatnya hanya nak minta anda tunjukkan graf pada 90 hingga 360 sahaja. Maksud julat ini adalah dia nak kamu paparkan mana kawasan graf pada julat itu sahaja. Ini normal dari 0 hingga 360. Maksud kalau dari 90 dia nak kamu gambarkan kawasan mana yang berada pada julat itu. Senang sahaja. Luar kawasan itu kamu tutup. Ibaratnya macam dia dari 90 ke 360, betul. Ibarat kamu pindahkan paksi Y ke 90. Okey, katalah saya guna pen berlainan warna purple kata. Okey, sekarang kamu perhatikan paksi Y itu berada di 0 kerana asalnya tadi julat paling rendah 0. Sekarang julat paling rendah 90. So, ibarat kamu pindahkan paksi Y di atas 90. Macam ni. Okey, so apa yang kamu nampak daripada paksi Y ke kanan, itulah graf yang kamu tunjukkan. Maksudnya yang lain itu ibarat invisible. Okey, so langkah 3 yang terakhir baru kita lukiskan apa yang terpampang sahaja. Maksudnya kalau julat 90 hingga 360, okey, start daripada 90. Nilai maksimum minimum sentiasa kena tunjuk. Okey. Tapi dia punya ni masih lagi sama ke kanan 180 270. Maksudnya yang left over lah. Jangan tinggalkan satu pun. So kawasan yang terbentuk hanya dari sini. So, start dari atas. Okey, kita hanya perlu lengkapkan sahaja. Macam tu. So, yang nampak hanya ini. Jangan keliru, ini bukan bentuk mangkuk. Ini adalah sebahagian daripada bentuk S terbalik. Kenapa saya kata sebahagian? Sebab julat yang kita tunjukkan hanya dari 90 ke 360. So, perhatikan betul-betul kebanyakan pelajar keliru sama ada ini bentuk mangkuk ataupun bentuk S. Ini memang bermula daripada 1 tapi perhatikan julatnya. Okey, 90 di situ. Okey, so sedikit panduan. Kemudian kita nak cuba buat latihan. Kalau kamu perhatikan latihan kendiri 6.2a soalan 1. Sama kalau kamu perhatikan pertama kita mesti lihat paling rendah julat 0. So, bila julat 0 kita nampak semua graf ini dia adalah sebahagian sahaja, betul tak? Jadi tak penuh. Kerana apa? Kalau kamu lihat dia punya julat nilai X sampai 180. Tapi kalau dia mula dengan 0 dan graf itu adalah bermula dengan 1, kita tahu dia adalah sebahagian daripada bentuk mangkuk. So ini of course merupakan graf kosinus. Okay? Dan kalau kita nampak di sini, ini memang absolutely ataupun tanpa dipertikaikan lagi, ini adalah merupakan graf tangent lah. Bentuk dia berbeza macam ni kan. Walaupun dia mula dengan 90, sebahagian dia adalah graf tangent. Okey, sebab tangent ni paling senang kita nak kenal pasti. Dan yang terakhir C, tengok dia punya julat bermula dengan apa? 180. Ni 360 kan. Kalau kita perhatikan, ini adalah merupakan sebenarnya sebahagian daripada graf sin. Kenapa? Okey, cuba cikgu tunjukkan sini. Ni 90, sini 180, ini 270 dan ini 360. So kita ada maksimum 1, minimum negatif 1. So kita letakkan dia punya garis putus-putus. Okey, so kita buat garis putus-putus sebagai panduan kita. Okey, yang normal, okay, turning point dia di situ. Pintasan dia di 180, turning point pintasan. Ni yang normal. Kerana dia mula dengan 180, ibarat seperti yang cikgu cakap tadi, kita pindahkan, gerakkan paksi Y. Jadi ibarat paksi Y sekarang, kita gerakkan ke 180. Sini. Jadi yang lain di luar 180 ibarat invisible, tak nampak. Sebab itu kamu nampak yang dipaparkan bentuk graf sama macam ni. Okey, so diharap di situ jelas. Itulah yang dimaksudkan dengan kita perlu faham setiap apa yang ditunjukkan pada graf dari segi julatnya, dari segi nilai maksimum minimumnya dan sebagainya. Okey, next kita akan lihat pula bagaimana kesan perubahan A, B dan C. Tapi sebelum itu kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan A, B dan C. Baik, cikgu mulakan dengan A.
A itu sebenarnya adalah mewakili amplitude. Apa itu amplitude? Dia adalah tinggi graf. Jadi bila tinggi graf, kita merujuk kepada berpandukan sebagai panduan asas adalah paksi di tengah ini, ataupun dengan kata lainnya paksi X. Jadi dia membahagi dua, jadi setiap tinggi graf di kedua-dua bahagian kawasan itu merangkumi A. Kalau nilai A itu 1, maksudnya tingginya 1 atas 1 bawah. Okey. Kalau nilai A dia 2, maksudnya tingginya atas 2, bawah adalah 2. Dia akan lebih tinggi daripada yang normal lah. Jadi kita akan naikkan sampai 2. Begitu juga ke bawah, kita akan turunkan 2. Okey, contoh dekat sini, cikgu nak bagi contoh dengan yang normal. Normal Y sama dengan sin X, dia punya tinggi adalah 1. Kalau saya ubah kepada A itu 2 contohnya, jadi dia akan naik 2 lah. 1 dia akan pergi kepada 2. Bawah pun sama, dia mesti sama dia punya ketinggian dia, perubahannya. Baik, cikgu buat sedikit garis panduan. Okey, so kita buat semua garis-garis rujukan ini supaya kita tahu turning point kita di tempat yang betul. Okey, so kalau cikgu ubahkan nilai A-nya 2, okey, dia akan naik lebih tinggi. Macam tu. Okey, nampak tak perbezaan dengan asal yang warna pink? Okey, so itu yang dimaksudkan dengan nilai A, iaitu tinggi graf. Sekarang saya saya gerak kepada nilai B. Apa yang dimaksudkan dengan nilai B? Nilai B itu adalah tempoh. Tapi senang nak ingat, selalu saya suruh pelajar ingat, B itu sebenarnya diwakili oleh berapa cycle satu bentuk lengkap dalam satu putaran. Okey, contoh kalau B-nya itu 1, bermaksud satu putaran lengkap itu 360 darjah, tepat-tepat satu bentuk lengkap dari 0 hingga 360. Kalau B-nya adalah 2, itu bermaksud dari 0 hingga 360, dia akan ada 2 bentuk S ni. Jadi nak dapatkan satu bentuk S tu sehingga mana, di situ ada sedikit rumus. Nanti kita tengoklah cara kita nak tentukan bentuk graf kalau nilai B itu dirubahkan. Jadi di sini cuma cikgu nak bagi tahu bahawa B itu adalah sebenarnya kita merujuk kepada ada berapa bentuk lengkap, complete cycle. Kalau bentuk mangkuk, ada berapa bentuk mangkuk dalam satu julat yang kita rujuk. Ada berapa banyak bentuknya. Okey, sebenarnya bentuk ini kalau kamu pernah, mungkin saya yakin kamu pernah nampak wave ni kan. Okey, ada yang rapat-rapat, ada yang jarak-jarak macam ni. So itu sebenarnya ditentukan oleh tempohnya, iaitu nilai B. Manakala nilai C itu adalah dia memberi kesan ke atas kedudukan graf. Contoh kalau nilai C tiada, kalau contoh Y sama dengan sin X, nilai C tu dekat belakang. Maksudnya nilai C tu tak ada, jadi dia berada betul-betul di tengah graf itu yang membahagikan dua kawasan di paksi X. Kalau kita ubah C itu kepada nilai lain 1, itu bermaksud ibaratnya macam paksi X kita gerakkan sama ada ke atas satu bahagian, satu unit ataupun ke bawah satu unit. Okey, sekiranya masih lagi belum jelas, kita pergi kepada contoh. Okey, sekarang kita mula dengan nilai A dahulu. So, nilai A seperti yang saya kata, dia mewakili pemalar di bahagian depan sekali. So, depan sekali ni ingat dia adalah amplitude ataupun tinggi graf. Okey. So, ingat yang normal macam ni. Y sin X, kalau tak ada apa-apa nombor di depan tu bermaksud 1. So, itu bermaksud tinggi graf atas dan bawah 1. Apa berlaku kalau saya ubah Y sama dengan 2 sin X? Mesti faham 2 bermaksud tinggi graf adalah 2. Maksudnya 2 atas 2 bawah. Yang lain jangan diubah kerana tiada apa-apa perubahan ke atas nilai B dan nilai C. Hanya A sahaja. Make sure kamu tanda senggatan di paksi X dengan betul.
So, kita ada 90, 180, 270 dan 360. Sekali lagi, kita buatlah garis putus-putus sebagai rujukan panduan kita tahu turning point kita di mana. Oleh kerana yang normal 1, kalau kita ubah kepada 2, maksudnya kalau ini 1, kita tambah lagi 1. Dia semakin tinggi graf itu. So, negatif 1, negatif 2. So, kita tanda garisan bukan di 1 tetapi kita naikkan ke 2 dan negatif 2. Dengan kata lain, kalau kita nak lukis graf, dia akan jadi, kalau dia sin, sin bentuk S terbalik. So, turning point di mana, pintasannya di mana. Okay, turning point. Okay, nampak? So, dia akan lebih tinggi. Kalau kita nak lukis pada graf yang sama, anda akan lebih nampak jelas kelihatan perbezaannya. Okay, so dia akan lebih tinggi lah. Macam tu. Okay, tapi tempat turning point dan pintasan dia masih sama. So, nampak perbezaan merah dengan pink. Okay, so itu kesan sekiranya kita ubah nilai A. Okay, sekiranya kita ubah nilai B pula. Ingat yang lain A dengan C saya kekalkan. So, sekarang saya ubah kepada cos pula lah. Kita lihat bentuk berbeza, fungsi trigonometri yang berbeza. So, seperti mana yang saya kata tadi, nilai B itu memberitahu kita bahawa satu complete cycle dia merangkumi berapa julatnya. Kalau ini adalah normal di mana Y sama dengan cos X. Okey, so maksudnya nilai B dia adalah 1. Jadi 1 tu bermaksud satu mangkuk ini, satu bentuk mangkuk ini memang tepat lengkap dari 0 hingga 360. Apa berlaku kalau saya ubah nilai B, Y sama dengan cos 2X? Nilai 2 itu menandakan bahawa sehingga 360 kita akan jumpa dua bentuk mangkuk. Nampak? Okey, senang ingat dua bentuk mangkuk. Jadi kita perlu tahu satu bentuk mangkuk itu, okey, dia sehingga berapa julatnya. Okey, cara nak tahu berapa sini of course kita tahu. Paling tinggi 360, betul. Tapi sampai mana nak bentuk satu mangkuk ini? So, caranya adalah 360 untuk satu putaran lengkap bahagi nilai B tersebut. Kalau nilai B 2, bahagi 2. Kalau nilai B 3, kita bahagi dengan 3. So, oleh kerana contoh ni, saya guna 2. So, 360 bahagi 2. So, kita dapat 180 darjah. Apa maksud 180 darjah? Satu complete bentuk mangkuk ini, dia melengkapkan sehingga 180. Dengan kata lain, okey. So, saya ada paksi Y, saya ada paksi X. Ingat, amplitude dia sama sebab nilai A tidak berubah. 1. Okey, so sekarang ini normal. 90, 180, 270, 360. Oleh kerana kita dah dapati bahawa satu bentuk yang lengkap hanya sehingga 180, so sampai limit sini sahaja kita dah dapat satu bentuk mangkuk. Okey, ingat setiap nak dapatkan satu bentuk yang lengkap, dia akan ada 4 senggatan. Kalau kita tak buat adjustment di bahagian asal, kita hanya ada 2 kawasan saja. Jadi kita tambah 1, 2, 3, 4. Okey, untuk apa? Sebagai panduan untuk kita tahu turning point kita di mana. So sekarang, oleh kerana dia cos, cos bentuk mangkuk mula dengan 1. Jadi, kita lengkapkan. Okey, kita teruskan. Nampak? Kalau kita dah ada garis putus-putus, kita dah ada rujukan. Kita tahu turning point di mana. So, maksudnya kita dapat satu bentuk mangkuk lengkap ini, sampai 180 kita dah ada satu. Kalau julatnya dia nak awak tunjukkan dari 0 hingga 360 darjah, bermaksud anda perlu sambung lagi perkara sama. Okey, buat perkara sama. Jadi kita akan dapat dua bentuk mangkuk. Okey, macam tu. Itu kalau nilai 0 hingga 360 darjah. Kalau dia hanya minta kamu tunjukkan julat X dari 0 hingga 180 darjah, maka anda perlu tunjukkan yang ini sahaja. Yang saya lorekkan tak perlu tunjuk. Baik, itu kesan kepada perubahan nilai B. Dan terakhir sekali adalah nilai C. Oleh kerana tadi saya kata nilai C itu berperanan sebagai kita nak tahu di mana kedudukan graf tersebut. Jadi kalau normal,
contoh, ini adalah graf Y sama dengan tangent X. Maksudnya nilai C tu tak ada. Jadi bila tak ada, kita akan anggap paksi X di tengah itu sebagai tempat nilai paksi Y. Kita tengok kosong. Jadi kosong di tengah-tengah. Sebab belakang C tu tak ada apa-apa. Apa berlaku kalau saya ubah nilai C, tetapi nilai A dengan B saya kekalkan iaitu 1 yang normal. Saya tolak dengan 1. Tolak 1. Dengan kata lain sebenarnya, okey. Fahamkan ini yang normal, kosong. Dengan kata lain sebenarnya, okey, ni 1, ni negatif 1, ni normal Ini 90, ini 180, 270, 360. Nilai C memberi kesan kepada di mana kita nak gerakkan paksi X. Okey, so sekarang saya guna berlainan. Kalau normal di kosong, maksudnya tolak 1, sekarang paksi X tu dah berada di negatif 1. Nampak yang warna purple? Ini yang baru. Okey, maksudnya 1 ketinggiannya itu sekarang berada dekat sini sebagai kita punya rujukan. Okey, yang penting kalau tangent sebenarnya adalah paksi X dia. Sebab kita nak tahu dia punya grafnya itu sehingga mana sempadan. Sebab kalau kita ingat lagi, tangent itu dia tiada nilai maksimum minimum. Jadi nilai Y itu dia tidak berapa penting. Jadi kita perlu tahu nilai X sempadan. Jadi kita tandakan senggatan. Okey, senggatan dia normal sebab nilai B dia adalah sama, iaitu 1. Jadi di sini kita tahu ini adalah kita punya paksi X yang baru. Jadi kita akan mula melukis graf tangent dari sini. Negatif 1. Dari asalnya kosong, oleh kerana dia tolak 1, ibarat macam dia digerakkan ke bawah, dianjakkan ke bawah. Okey, jadi kita akan buat macam tu. Dan untuk yang ni, sama, turning point dia, pintasan dia di situ. Dan kita akan lengkapkan yang lain. Dan ini juga sama. Okey, kita lengkapkan begitu. Nampak tak perubahan, perbezaan, kesannya ibarat seperti kita anjakkan. Sama ada ke atas atau ke bawah bergantung kepada simbolnya. Kalau tolak 1, kita anjak ke bawah. Bergantung kepada nilai juga. Kalau tolak 2, maksudnya kita anjak ke bawah 2 unit. Okey, dan begitulah sebaliknya. So, saya harap di situ faham. Itu kalau kita ubah satu persatu. Sekarang kita nak lihat kalau dia bergabung pula. Okey, kalau gabungan, contohlah saya ambil sebagai sin. Okey, saya ambil yang pertama ni. Okey, tengok satu persatu dari segi A dahulu. Ini in case kalau kamu susah untuk buat secara keseluruhan. Jadi, kita tahu nilai A itu dia memberi kesan kepada ketinggian. Jadi, sebenarnya ini adalah normal. Jadi, kita boleh buat adjustment di paksi yang sama. So, kalau 2 nilai A, maksudnya kita perlu ada tanda 2 dan negatif 2. Okey, so kita tahu graf kita macam ni naik. Itu kalau saya ambil 2 sin X. Okey, 2 sin X kita akan naik macam ni. Okey, kita nak terus melihat kepada B. 2 sin 2X. Ingat lagi, 2 nilai B mewakili bahawa 1 komplit bentuk lengkap. Dia merangkumi sehingga 180 sahaja sebab nilai 2 dekat sini kan. 360 bahagi 2, kita dapat 180. So, apa jadi kalau kita combine? So, kita combine bermaksud sehingga ini sahaja. Okey. So, kita kena buat tambahan garisan putus-putus. Okey, jadi maksudnya kita punya rujukan yang itu, yang baru. Okey, sekarang kita akan lengkapkan bentuk grafnya. Okey. Nampak? Perbezaan dengan yang asal dengan yang baru. Itu saya belum ambil kira lagi yang tambah 1 di belakang. Okey, so fahamkan yang itu kalau dia minta kamu tunjukkan sehingga 360, so kita just tambahlah. Maksudnya sehingga 360 kita ada 2 bentuk S. Okey, so kita just tambah, sambung sahaja. Macam tu.
Okey, so nampak perbezaan dengan yang asal. Kemudian kalau kita nak combine dengan tambah 1, tadi saya dah terang tambah 1 ibarat macam kita anjakkan graf itu ke atas atau ke bawah. Bergantung kepada simbol. Kalau simbolnya tambah, maksudnya kita anjak ke atas. Okey, so jadi paksi ni, dia akan bergerak kepada 1. Okey, di sini terletaknya paksi X. Okey, tengok saya guna berlainan warna. Okey, saya guna warna hijau. Sekarang ini adalah paksi X-nya. Okey, sebab kita dah gerakkan ke atas satu kawasan sebab tambah 1. Maksudnya, asalnya kosong, bermula kita akan mula dengan 1. Amplitude 2, kita gerakkan semua ke atas. Satu tempat. Ini bergerak ke atas, dia akan sehingga negatif 1 lah. So, kita buat garis panduan yang baru. Okey, ni 2, dia jadi 3 lah. Gerakkan ke atas 1 unit kan. Okey, so ini kita punya rujukan kita. Okey, jadi lihat kepada yang baru. Okey, so yang baru kita akan jadi macam tu. Okey, dia sampai 180. Nampak? Tu warna hijau yang baru. Nampak dia bergerak, berganjak ke sebelah atas. Tapi dia punya ketinggian sama seperti yang warna purple tadi. Okey, itu kalau dia minta kita menunjukkan sehingga julat dari 0 hingga 360. So, nampak beza warna pink, warna purple dan warna hijau. Jadi, final answer, jawapan akhir adalah yang warna hijau. So, itu kalau kita combine ke semua perubahan ke atas nilai A, B dan C. Jadi, begitu juga sekiranya dia melibatkan cos dan juga tangent. Okay, so step yang sama. Baik, so kita nak cuba buat soalan yang ni kita dah bincang tadi. So, kita bincang soalan D. Okay, soalan D, Y sama dengan 2 sin 2X. So, samalah seperti saya dah terangkan, ini adalah merangkumi tinggi. So, kalau 1, maksudnya 2, dia akan jadi paling tinggi 2. Kita buat satu garis putus-putus yang baru sebagai penyesuaian. So, negatif 1 jadi negatif 2. Ini penting ni garis putus-putus tu. Okay, 2X bermaksud kita dah akan ada perubahan dari segi bentuk lengkapnya melangkaui julat ke berapa. So, 2X bermaksud nampak yang kedua. So, 2 tu bermaksud pada 0 hingga 360 akan ada 2 bentuk S. Jadi, 1 itu nak dapat macam mana? 360 bahagi dengan nilai B, 2. So, 180. Bermaksud sehingga 180 di sini kita akan dapat satu bentuk S yang lengkap. So, ingat setiap nak dapat bentuk satu lengkap kita perlukan 4 senggatan. Okay, so kita perlu tanda senggatan-senggatan. Okay. So, sekarang kita akan lengkapkan macam biasa, turning point mesti betul, paksi X mesti betul. So, itulah dia kita punya bentuk. Dan oleh kerana nampak, mesti dia akan nyatakan julatnya. So, kita akan lengkapkan yang lain. Sama. Kan senang kalau kita dah ada garis putus-putus tu kan, supaya kita tak tersasar. So, kita just sambung sahaja, lengkapkan. Satu lagi bentuk S. So, kita nampak sebenarnya, nilai bagi B itu memberi kesan kepada dia punya sama ada kurus ke gemuk. Betul tak? Warna hijau tu dia lebih kurus berbanding warna pink kan? Sebenarnya nilai B itu memberi kesan kepada saiznya juga. Sama ada dia rapat ataupun dia kembang. Baik, sekarang kita nak lihat contoh yang terakhir, iaitu contoh nombor 2, B. Okey, kita lihat Y sama dengan cos X per 2. Ramai pelajar dia tak faham maksudnya. X per 2 sebenarnya kita boleh asingkan dia jadi Y sama dengan cos 1 per 2 X. Dengan kata lain, B-nya adalah 1 per 2. Okey, ramai pelajar tak faham. Cikgu macam mana nak dapat nilai B? Kita ceraikan dia. Kemudian, saya ada ajar nilai B itu sebenarnya kita nak tahu berapa complete cycle tu sampai julat ke berapa. Jadi, guna formula,
360 bahagi nilai B. Nilai B 1/2. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 720. Maksudnya di situ, satu bentuk mangkuk ni, sebab dia kos bentuk mangkuk, bukan lagi 0 hingga 360. Tapi dia sebenarnya dari 0 hingga 720. Nampak? Dia double. Baru kita dapat bentuk lengkap satu mangkuk. So, ni 360. Ni ada 90. Ni ada 180. Ini 270. Ini ada 450. 540. 630 dan 720. Maksudnya, okey, kita tahu bahawa satu bentuk lengkap, macam tadi saya kata, kita perlukan 4 bahagian. Jadi di sini kita perlu tambah. Jadi satu garisan putus-putus tu kita double upkan dia. Sebab kita nak dapatkan bentuk yang lebih besar. Sebab julat dia 720. Tapi dia punya amplitude dia masih sama. Sebabnya kalau kamu perhatikan nilai A dia 1. So mesti 1 dengan negatif 1. Sekali lagi buat garis putus-putus sebagai panduan kita nak tahu turning point dan dia punya pintasan. Okey, jadi saya guna warna yang berbeza, warna merah. Maksud di sini kalau dia adalah cos, so bentuk mangkuk. So bentuk mangkuk kita mula dengan 1. Turning. Okey, so di sini sebagai turning, penuhkan, sini akhir. Okey, so nampak bentuk kita sebenarnya macam ni. Kalau perhatikan soalan, dia nak kita tunjukkan dari 0 hingga 360 sahaja. Ini dah lebih 720 kan? Maksudnya di situ, kita hanya baca sampai sini sahaja. Tapi kita nak dapatkan bentuk mana yang kita nak tunjukkan, kita perlulah lukis sampai 720. Jadi, ibarat di luar kawasan ini, dia macam invisible. Tak nampak. Okay, jadi yang perlu awak lukis sebagai final lukisan graf anda adalah di kawasan ini. So, kalau saya nak lukis semula sebagai jawapan akhir saya, so saya hanya perlu tunjuk 0, 90, 180, 270, 360. Tapi dia punya garis putus-putus di 180 dan 360. 1, negatif 1 dan perhatikan apa yang nampak sahaja dalam kawasan tu. So kita nampak dia macam ni sahaja. Okey, so ini sahaja graf yang perlu awak tunjuk. So itu maksudnya pemahaman dari segi julat dan juga perubahan kepada nilai A, B dan C. Okey, so saya harap di situ jelas dan sekiranya ada tak jelas di mana-mana bahagian, tolong tanya saya. Okey, di sepanjang anda buat latihan. Jadi hari ini untuk latihan pengukuhan, boleh buka modul dan buat uji kendiri 6.2 muka surat 118 sehingga soalan 6 muka surat 120. Okey, sekali lagi kalau ada masalah, tolong tanya dengan saya pada bila-bila masa. Okey, so sekali lagi tahniah dan terima kasih kepada yang berjaya masuk kelas hari ini. Anda memang terbaik. Okey, sekian sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.